Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pertemukan kita lagi pada hari ini. Allah Ta'ala masih lagi berikan kita peluang dengan memberikan nikmat kehidupan. Dapatlah kita menghabiskan sisa-sisa umur yang ada ini untuk membuktikan bahawasanya kita ini ingin pulang ke rahmatullah satu masa nanti sebagai orang-orang yang mempunyai bekal. Jadi seperti biasa, kita akan bincangkan mengenai tajwid dan tadabbur surah-surah daripada juzuk yang ke-30, dan hari ini kita akan lihat surah Al-Ma'un. Jom sama-sama kita bacakan surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Alhamdulillah, selesai pembacaan pertama kita. Seperti biasa, kita akan baca kali kedua, di mana bacaan kedua ini untuk kita perhatikan bagaimanakah wajah kita ketika membacakan surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita telah selesai membacakan surah Al-Ma'un yang terdiri daripada 7 ayat. Sekarang sama-sama kita lihat satu persatu ayatnya untuk perbincangan hukum hakam tajwid. Ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kalau kita sebut hamzah berbaris atas, pastikan bunyi dia bukan a. Buka mulut. Ringankan sebutan ara. Ra, nampak tak ra ni berwarna apa? Berwarna biru pekat. Bila berwarna biru pekat bermaksud ra ini ra tafkhim ataupun ra yang ditebalkan. Ara'aital ladzi, ingat huruf zal. Huruf zal ni macam mana? Hujung lidah dikeluarkan antara dua gigi kapak. Maknanya macam nak gigit tapi tak gigit. Sebab yang kita keluarkan sedikit itu, dia menyentuh gigi kapak atas. Ending gigi kapak atas. Macam sentil sikit. Ara'aital ladzi yukadzibu. Lagi sekali zal, pastikan bunyi zal. Jangan tersilap zal. Jangan ada bunyi z. Kalau kita bunyi z, itu dah lain. Itu dah berubah menjadi huruf zai. Ini huruf zal. Bunyinya nipis sahaja. Yukadz, ingat semua huruf berbaris depan pastikan muncung. You, bu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Nampak tak? Din, din ni apa ni? Nampak ada warna oranye. Okey, kalau ada warna oranye yang berlaku di hujung ayat. Cuba tengok ayat 1 pun ada warna oranye. Ayat 2 pun ada warna oranye. Ni kes apa ni? Ini kes berhenti dengan hukum mad arid lis sukun. Kalau dari segi nama, ini ialah kes apa? Kes mad arid lis sukun. Arid lis sukun. Arid lis sukun ini mad yang berlaku di hujung bacaan pada mana-mana ayat, ataupun bukan hujung ayat saja, hujung bacaan. Di mana kita berhenti baca, di mana kita berhenti nafas kita, kalau cukup syaratnya, maka boleh jadilah mad arid li sukun. Apa syaratnya?
dia mesti terdiri, okey saya buat warna hijau ya. Dia mesti terdiri daripada 3 huruf. Sebutan terakhir tu mesti 3 huruf. Yang kedua, tengah-tengah dia huruf mat, alif waw ke ya. Di sini huruf apa? Di sini huruf ya. Kemudian sebelum huruf mat berbaris sama. Apa maksud sama? Kalau ya dengan baris bawah, kalau waw dengan baris depan, kalau alif dengan baris atas. Ayat 1 ni ya maknanya dia sebelumnya berbaris bawah. Okey. Dan selepas huruf mat itu ialah huruf berbaris, tak kiralah baris apa pun. Tak kira. Maknanya secara asalnya dia mesti berbaris. Jadi kalau betul yang kita sebut terakhir tu terdiri daripada 3 huruf, tengah-tengahnya huruf mat, kemudian sebelum huruf mat tu huruf yang berbaris pada sama kategori, ya kalau ya dengan baris bawah, kalau alif dengan baris atas, kalau waw dengan baris depan, dan huruf selepas huruf mat itu huruf berbaris, maka kita akan berhenti dengan hukum mat arid lis sukun. Berapa lama kita nak berhenti ni, berapa harakat? Baik, kita ada beberapa cara, banyak cara, tapi kita tak boleh bincang hari ni. Setakat kita bincang hari ni, kita beritahu kita boleh berhenti dengan 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Caranya ialah kalau satu ayat kita baca 2 harakat, semua tu yang lain pun 2 harakat. Jadi saya baca tadi, saya pilih 4. Yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau 1 4 semua 4, 1 2 semua 2. Itu ialah hukum mat arid lis sukun. Ayat kedua, fadzalikal ladzi, sama juga. Bila jumpa zal, pastikan sebutan zal nipis. Fadzalikal ladzi, zal di sini pastikan nipis. Yad'ul yatim, ingat setiap baris depan kita kena muncungkan mulut kita. Yad'ul yatim. Baik. Kemudian nampak tak di sini ada yatim. Sama juga kes apa di sini? Kes mat arid lis sukun. Berapa kita nak baca? Berhenti dengan 2 ataupun 4 ataupun 6. Pastikan sama semua. Jadi tadi saya dah baca ayat pertama dengan 4 harakat, maka ayat kedua pun saya kena baca dengan 4 harakat. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sama, pastikan harakat dia sama dengan yang telah kita pilih di awal bacaan tadi. Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di sini tidak ada hukum-hukum yang berat, cuma seperti biasalah ada mad asli di sini. Wala yahuddu ala ta'a. Nampak? Setiap huruf berbaris depan muncungkan yahuddu. Pastikan kita muncungkan mulut kita, bulatkan mulut kita. Ala ta'amil miskin. Sekali lagi kita berjumpa dengan siapa? Dengan mad arid lis sukun. Berapa harakat kita nak baca di sini? 2 ataupun 4 ataupun 6. Tapi disebabkan saya dah baca ayat pertama 4, ayat kedua 4, maka di sini juga saya kena baca dengan 4 harakat. Sekarang tengok ayat keempat. Fawailul lil musallin. Lam ada tanwin. Tanwin ni baris depan 2. Okey. Tanwin ni berjumpa dengan siapa? Dia berjumpa dengan lam. Kalau tanwin berjumpa dengan lam, ini membawa hukum apa dia? Idgham bila gunnah. Idgham maknanya takkan lagi ada bunyi nun, bunyi tanwin. Bunyi dia fawailul. Seolah-olah kita buang satu tanda ni. Seolah-olah dari segi bunyi. Fawailul lil musallin. Ini hukum idgham bila gunnah. Musallin sama macam sebelum tadi. Ini ialah hukum mad arid lis sukun. Berapa harakat? Boleh 2,
boleh 4, boleh 6. Saya dah baca 4 harakat daripada awal tadi, maka saya kena teruskan dengan 4 harakat. Ayat yang kelima, alladzina hum an salah. Nampak? Alladzina pastikan zal kita nipiskan, nahum, hum bukan hum, bukan hum, tapi hum. Ingat ni, pastikan bunyi dia hum bukan hum. Alladzina, ni salah, ni betul. Alladzina hum nampak tak? Dah jumpa dah nun yang berwarna hijau. Kalau nun, ingat kita bincang, nun tu kalau ada tanda mati makna bunyi nun betul ataupun izhar. Tapi di sini tak ada tanda mati. Nun mati, tak ada tanda mati. Bila tak ada tanda mati bermaksud nun tu takkan berbunyi nun lagi. Dia akan bunyi lain. Nun mati ni jumpa dengan sad. Dalam tajwid, kalau nun mati jumpa sad, ini hukum apa ni? Hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Jadi macam mana bunyi dia? Ikhfa hakiki ni dia, kalau nun tu kena ikut huruf selepas dia. Kalau huruf selepas dia tebal, maka teballah bunyi dengung tu. Kalau selepas dia huruf yang nipis, nipislah bunyi dengung. Masalahnya sekarang ni, selepas nun mati ni huruf tebal, huruf dalam isti'la, itbaq pula, huruf sad. Jadi maka dengungnya tebal. Alladzina hum ansah. Jangan ansalah. Kalau kita baca ansalah, kita tersilap dalam membunyikan ikhfa. Ikhfa tu bunyi dia ikut huruf yang selepas nun mati ataupun tanwin. Kalau tebal, teballah dengungnya. Di sini tebal, maka pastikan bunyi dengungnya tebal. Salatihim sahun. Sama juga di hujung ini ada mad arid lis sukun. Kita boleh pilih 2 ataupun 4 ataupun 6, tapi sebabkan saya dah pilih 4, maka saya teruskan dengan 4 harakat. Ayat yang ke-6, alladzina hum yuraun. Alladzina, seperti biasa pastikan zal ni nipis dan ini berbunyi dengan hum. Hum bukan hum. Yura, ra, nampak tak? Di sini ada ra yang berwarna hijau, berwarna biru pekat, bermaksud ra ini tebal. Ra bukan yura tapi yura. Yura, dan alif ni berwarna merah. Ada pula tanda ni tanda apa? Tanda mad yang lebih daripada 2 harakat. Kita takkan baca dengan 2 harakat, kita akan baca lebih 2 harakat. Kalau ada tanda macam ni, merah kepala kha ni, ini ialah tanda panjangnya lebih 2 harakat. Mad apa ni? Cuba tengok, ni huruf mad kan? Berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan hamzah. Kalau jumpa hamzah memang jadi panjang lah. Hamzah tu dekat mana? Hamzah tu atas lantai, ni lantai. Hamzah tu atas lantai lah. Kalau hamzah tu atas lantai, itu salah satu tanda ini ialah mad muttasil. Ini ialah tanda mad muttasil, ataupun ada orang panggil mad wajib muttasil. Berapa panjang nak baca ni? Kita boleh baca 4 ataupun 5 harakat. 4 ataupun 5 harakat. Yuraun. Mad ni berlaku dalam satu perkataan. Baik. Sama juga mad arid lis sukun. Berapa panjang? 2 ataupun 4 ataupun 6. Tapi sebab saya dah baca dengan 4 harakat sejak awal tadi, maka saya perlu habiskan dengan 4 harakat sehinggalah ke akhirnya. Jadi ada hukum apa? Ada hukum mad wajib muttasil dan mad arid li sukun pada ayat yang ke-6. Manakala ayat terakhir wa yamna'unal ma'un. Kita bincangkan, kalau mim mati ataupun nun mati, yang mati itu diberikan tanda mati. Ni bila ada tanda mati pada mana-mana huruf, itu jelas izhar. Di sini hukum mim mati kan, maka namanya izhar syafawi. Wa yamna'unal ma'un. Ni apa? Seperti biasalah, setiap ayat, penghujung ayat surah Al-Ma'un, dia berakhir dengan hukum mad arid lis sukun. Biar saya tulis lagi sekali supaya kita ingat ejaan dia. Mad arid lis sukun. Berapa harakat? 2 ataupun 4 ataupun 6. Dan tadi saya dah pilih 4, maka saya teruskan
dengan 4 sehinggalah ke akhir bacaan. Allahu Akbar. Selesai perbincangan tajwid bagi ayat-ayat dalam surah Al-Ma'un. Sekarang kita pergi kepada perbincangan tadabbur isi-isi penting dalam surah Al-Ma'un. Kita mulakan dengan melihat apakah terjemahan bagi ayat pertama sehingga ayat ke-7 surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agamanya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang itu ialah orang yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang itu ialah orang yang tidak menggalakkan untuk memberi makan kepada yang berhak diterima oleh orang miskin. Ayat keempat, fawailul lil musallin. Celakalah ataupun kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang sembahyang, bagi orang-orang yang solat. Ayat kelima, alladzina hum an salatihim sahun, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada mengerjakan solatnya. Ayat ke-6, alladzina hum yuraun, juga bagi orang-orang yang riak, iaitulah bangga diri dalam ibadah yang dibawanya, yang dikerjakannya. Wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan pun kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Itu terjemahan surah Al-Ma'un. Sekarang kita lihat apakah tafsiran bagi setiap ayat dalam surah Al-Ma'un. Untuk kita faham Al-Quran, tak ada pilihan lain, tidak ada jalan pintas, melainkan kita merujuk kepada apa yang telah dibahaskan oleh para ulama, kerana mereka itulah orang-orang yang ahli, yang berilmu, yang betul-betul faham apakah maksud setiap ayat Allah berdasarkan rujukannya daripada hadis Nabi SAW dan pandangan para sahabat serta orang-orang selepasnya. Kita perhatikan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Ibn Kathir, surah Al-Ma'un ini ialah surah Makkiyah. Surah Makkiyah terdiri daripada 7 ayat, dimulakan dengan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Perbahasan pertama dalam surah ini ialah tentang orang-orang yang mendustakan agamanya. Perincian pertama bagi orang-orang yang mendustakan agama itu ialah orang-orang yang tidak menyukai ataupun tidak mahu membantu orang-orang susah. Orang-orang susah di sini terbahagi kepada 2 kumpulan. Yang pertama sekali, orang-orang yang terdiri dalam kategori anak-anak yatim. Anak yatim ni dia tak semestinya miskin, sebab ada anak yatim yang menjadi yatim apabila ibu ataupun ayahnya dalam kalangan orang-orang kaya meninggal dunia, maka dia tidak miskin. Lepas tu Allah Ta'ala mulakan dengan yatim dulu. Tapi harta yang banyak macam mana pun, kekayaan yang besar bagaimanapun, tak boleh menggantikan ibu ataupun ayah yang telah meninggal dunia. Sehebat mana pun kekayaan yang ditinggalkan, kehilangan ibu dan ayah itu lebih besar sebenarnya. Itulah ibu yang setiap hari bermain dengannya, ayah yang setiap hari bermain dengannya. Bila masa Allah Ta'ala ambil ibu dan ayah anak ini, kesedihan kerana kehilangan anak ini tak boleh dibayar, tak boleh diubati dengan apa-apa sahaja yang ada di dunia ini. Begitu istimewanya ibu dan ayah. Sebab itulah anak-anak yatim ini ialah orang-orang yang hati mereka ada ruang kosong. Ada ruang kosong. Dan orang-orang yang di sekeliling mereka seharusnya mengisi ruang tersebut dengan mencurahkan kasih sayang kepada mereka. Sebab tu Allah Ta'ala marah dengan orang-orang yang tak nak ataupun yang enggan memberikan hak, malahan menzalimi anak-anak yatim, kerana anak yatim ini orang yang sedang bersedih, orang yang hilang ibu dan ayah. Mengapa pula kita tak mau membantu mereka, mengisi ruang kosong kasih sayang yang telah hilang daripada hidup mereka? Barulah Allah Ta'ala sebut wala yahuddu ala ta'amil miskin. Barulah Allah Ta'ala sebut orang-orang miskin. Nampak, orang miskin ni tak semestinya yatim. Orang anak yatim tak semestinya miskin. Orang miskin tak semestinya yatim. Walaupun dia miskin, tetapi dia masih lagi ada ibu dan ayah, ataupun dia seorang mak ayah yang ada anak. Dia seorang ayah yang melihat anaknya depan mata dia, yang anak pula melihat ayahnya ada depan dia. Walaupun Allah Ta'ala berikan ujian kemiskinan, tetapi
masih lagi ada nikmat berkasih sayang. Anak tu masih lagi boleh diusap wajahnya oleh ibu, oleh ayah. Yang ayah tadi masih lagi boleh memeluk anaknya. Itu satu nikmat sebenarnya. Itu satu nikmat yang cukup-cukup besar. Tanyalah kepada orang yang telah kehilangan ibu dan ayah. The moment hari pertama ibu ataupun ayah pergi, dunia ini seperti sudah tidak ada apa-apa makna. Maka selagi ada ibu dan ayah, walaupun kita miskin, walaupun ibu ataupun ayah tu pun miskin juga, tetapi kebersamaan kat dunia ni satu nikmat yang cukup-cukup besar. Jadi antara maksud orang-orang yang mendustakan agama ialah orang yang menyakiti hati orang miskin. Walaupun ayah ada, mak ada, tapi kalau tak ada harta pun susah juga. Kita tak boleh hidup dengan kasih sayang. Kita tak boleh hidup semata-mata dengan kasih sayang. Nak beli nasi, nak beli beras, nak beli lauk, semua kena duit. Perlukan harta. Takkan kita nak bawa mak kita tinggal bawah jambatan ataupun tinggal di bawah pondok yang buruk. Tidak. Kita nak jaga mak ayah kita. Mak ayah pun nak jaga anak-anak. Kalau boleh tak nak ada ujian seberat itu. Kalau boleh siapa-siapa pun tak nak. Sebab itulah orang-orang ni walaupun ada mak ayah, ada anak bersama dengan mereka, ada kebersamaan, tetapi untuk meneruskan kehidupan perlukan harta. Maka Allah Ta'ala marah siapa yang tak mahu memberikan harta, yang tak mahu menolong, bahkan menghalang orang lain menolong orang miskin. Ini orang yang dikatakan sebagai pendusta agama. Nampak macam baik tapi sebenarnya jahat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masuk kepada perbincangan kedua yang merupakan intipati utama surah Al-Ma'un, iaitulah bagi orang-orang yang bersolat. Fawailul lil musallin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang bersolat. Kita kena sambung baru faham. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bukan sambung tu wajib, tidak, tetapi untuk kita dapat faham, kita kena baca dua ayat sekaligus. Kata Ibnu Abbas wa ghairihi, yakni al-munafiqin. Yang dicelakakan dalam ayat ini ialah orang-orang munafik. Siapakah orang munafik? Orang-orang yang, cuba tengok di sini, dalam tafsir ni saya tunjukkan, alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sirr. Sekali yakni al-munafiqin alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sirr. Kecelakaan itu yang dikatakan solat itu ialah solatnya orang-orang munafik. Siapakah orang munafik? Yang kita baca tadi tu, yang solat di depan orang ramai dan tidak solat ketika tidak ada orang melihat mereka. Sebab itulah Allah Ta'ala mencelakakan orang-orang ini, mencelakakan orang-orang yang bersolat bukan kerana Allah. Ini pandangan pertama berkenaan dengan pencelakaan ataupun pembinasaan orang-orang bersolat. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia bermaksud solatnya orang-orang munafik. Pandangan kedua pula daripada Atha' bin Dinar, iaitulah alhamdulillahillazi qala, yang dimaksudkan dengan an salatihim sahun itu ialah walam yaqul fi salatihim sahun wa imma an waqtihal awwal fayukharunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Iaitulah dia tidak dimaksudkan dengan orang munafik semata-mata, tetapi merujuk kepada orang-orang yang tidak solat di awal waktunya dan mengakhirkannya secara berterusan. Mana daiman aw ghaliban. Wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha ala alwajhil ma'mur bih. Pandangan kedua tadi, yang pertama bermaksud orang yang melalaikan waktu mengerjakan solat, dia melewatkan sehingga habis waktu solat sehingga tak sempat solat seumpamanya. Yang kedua ialah dia bersolat tetapi mengabaikan aspek kesempurnaan rukun-rukun solat. Maknanya mungkin dia tak ada tamakninah dalam rukun-rukun yang dikerjakan. Solatnya seperti ayam yang mematuk, terlalu laju. Kadang-kadang berdiri pun tak berdiri. Kadang-kadang angkat tangan pun macam tak angkat tangan. Ini juga bermaksud sahun, merujuk kepada orang-orang yang lalai dalam solat. Jadi kita faham tadi apa? Maksud pertama daripada Ibnu Abbas merujuk kepada orang-orang munafik yang sebenarnya tidak solat. Mereka hanya solat di depan orang ramai, namun tidak akan solat jikalau tidak ada orang melihat mereka. Yang kedua, Atha' bin Dinar sebut ialah lalai itu pertama pada waktunya. Ada orang yang lazim melewatkan solatnya sehingga ke akhir waktu, ghaliban au daiman. Yang kedua ialah orang-orang yang lalai dalam menyempurnakan rukun-rukun solat, syarat-syarat solat, dia tak jaga.
dia main rukuk sahaja, tak lihat kesempurnaan rukuk, dia main sujud sahaja, iktidal pun tak betul, tak berdiri seumpamanya. Ini juga maksud orang-orang yang lalai dalam solatnya, yang Allah Ta'ala mencelakakan orang-orang ini. Ada satu hadis Nabi SAW berkenaan dengan perkara ini, iaitulah cuba tengok di sini, saya tandakan, kama thabata fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini nampak ni, qala, kata Nabi, tilka salatul munafiq. Nabi kata apa? Itulah dia solat munafik, itulah dia solat munafik. Dia duduk menunggu matahari, dan matahari telah berada di antara dua tanduk syaitan, maknanya matahari dah nak tenggelam, barulah dia bangun untuk solat dan mematuk sebanyak 4 kali tanpa menyebut Allah dalamnya, melainkan hanya sedikit. Hadis ini merujuk kepada orang yang melewatkan solat asar dengan sengaja. Dia biar je, dia tidur je sampailah habis mungkin pukul 7 suku, kemudian dia bangun dan dia terus solat patuk 4 kali, merujuk kepada 4 rakaat. Maknanya patuk, laju sangat, berdiri, bangun, macam patuk lah. Sebab solat ni, bukankah solat tu terdiri daripada 4 perbuatan? Berdiri, rukuk, sujud, duduk. Itulah solat. Solat ialah ibadah yang terdiri daripada 4 posisi. Posisi berdiri, posisi rukuk, posisi sujud dan posisi duduk. Jadi nampak macam tu kan. So 4 kali patuk tu bermaksud 4 kali turun untuk bangun habiskan 1 rakaat. Kata Nabi SAW, itulah dia solat orang munafik, itulah dia solat orang munafik. Jadi itu sekalian, jangan kita ada sifat begitu. Macam mana sibuk sekalipun, pastikan solat kita dikerjakan dengan sempurna. Fahadha akhar salatul asri allati hiya al-wusta kama thabata bihi an-nas ila akhir waqtiha. Baik. Kemudian itulah intipati penting dalam surah ini berkenaan dengan pembinasaan, pencelakaan, ancaman buat orang-orang bersolat. Kemudian intipati seterusnya ialah dicelakakan orang-orang yang yura'un, orang-orang yang beribadah dengan maksud menunjukkan ibadahnya kepada orang lain. Yura', riya'. Riya' ni menunjukkan, dia nak orang lihat. Riya' ni ialah dia nak orang melihat perbuatan ibadah dia. Maka siapa yang bersolat dengan maksud untuk dilihat solatnya oleh orang lain, untuk mendapat pengiktirafan, untuk mendapat pujian, untuk mendapat kesamarataan, maknanya dia sembahyang juga, maka orang-orang ini orang yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk sebagai orang-orang yang mendustakan agamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali, wa yamna'unal ma'un. Ini nama surah Al-Ma'un daripada ayat ke-7, ayat terakhir, bahkan ia perkataan terakhir. Al-ma'un itu bermaksud barang yang berguna. Yamna'una bermaksud menghalang. Menghalang. Secara terjemahan macam menghalang daripada memberikan barang berguna. Jadi kalau kita buka tafsir, kita rujuk sebenarnya ayat ke-7 ni merujuk kepada perbuatan tak mau tolong orang susah, tak mau tolong orang. Tadi kita dah sebut dah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia halang orang lain beri orang miskin makan. Dia tak bagi orang lain tolong orang miskin. Dia tak nak tolong, dah tak nak bagi anak yatim makan, menyakiti anak yatim. Dia pula menghalang orang lain sedekah. Kan, kau janganlah nanti habis je, kau tak payah, orang ni semua malas ni. Kau diorang ni miskin sebab malas lah kan. Mana Aci kan, kita masa kecil-kecil kita belajar sungguh-sungguh, dia main-main. Tiba-tiba bila dah besar, kita dah berjaya, dia gagal, kita kena tolong dia pula. Kadang-kadang lalu dalam fikiran kita ayat tu kan. Mana Aci, saya masa sekolah saya belajar betul-betul, sekarang ni bila dah dewasa, saya pula kena tanggung dia yang malas masa muda-muda. Tuan-tuan sekalian, itu pilihan mereka. Itu yang malas itu pilihan mereka, yang rajin itu pilihan mereka. Tapi kita kena ingat, rezeki kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang jadi miskin tak semestinya sebab malas. Kadang-kadang sebab memang itulah ujian Allah buat mereka. Ketika saya pernah mengajar di sebuah sekolah dulu, saya melihat ada orang yang susah. Saya tak boleh kata dia susah sebab miskin. Kadang-kadang memang Allah Ta'ala nak uji dia. Ada budak yang dibesarkan dalam keluarga yang diuji oleh Allah, tersekat rezekinya. Bukan dia tak usaha, dia usaha dah. Dia kerja hantar barang malam-malam, kerja pagi-pagi. Tapi yang ada sekeliling dia bukan anak dia saja. Mungkin mak dia sakit,
mungkin adik dia miskin, adik dia sakit. Jadi gaji dia kena bagi mak dia kena tolong adik dia. Kita tak tahu cerita di belakang tu. Yang kita nampak dia nak besarkan anak, kesian anak dia dapat ayah miskin. Tak boleh cakap macam tu. Sebab tu soal malas rajin ini memang soal perangai manusia, tetapi bila mereka jadi miskin, ada perintah Allah ke atas kita untuk membantu orang-orang miskin ini. Mudah-mudahan kita keluarkan dia daripada kemiskinan atas sedekah kita tu menjadi sebab, dan dia boleh pula tolong orang lain. Ingat, kalau tak nak membantu, jangan cakap perkara yang boleh menyakitkan hati orang yang susah. Sebab itulah wayamna'unal ma'un ini panjang sekali perbahasannya. Kalau tengok di sini skrin kita ni, intipati penting bagi ayat ke-7 ini ialah berkenaan dengan orang-orang yang berbuat baik hanya pada satu dimensi, iaitu hanya dimensi hablum minallah. Dia solat, banyak solat dia, tetapi dia tak jaga soal hablum minan nas. Dia tak jaga soal berbuat baik, berinteraksi dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kebaikan itu hanya akan jadi kebaikan bila dia dapat dirasai oleh orang-orang yang ada di sekeliling dia. Soal dia solat dengan Allah, alhamdulillah selesai. Tetapi orang yang dikatakan baik itu ialah orang-orang yang memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang-orang di sekeliling mereka. Mak ayah dia dapat rasa kebaikan dia, anak dia dapat rasa kebaikan dia, isteri dia, suami dia, jiran-jiran dia, kawan-kawan dia. Barulah dikatakan orang itu orang yang baik. Kerana itulah yang Allah Ta'ala perintahkan. Untuk mencapai maksud kebaikan, mestilah kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah dan membuat baik kepada orang-orang yang ada sekeliling kita. Dan surah ini mengkhususkan berbuat baik itu kepada dua golongan utama, iaitulah al-yatama ataupun al-yatim dan al-miskin, anak-anak yatim yang mana mereka ni telah hilang benda besar dalam hidup mereka, iaitu mak ayah ataupun ayah, dan juga orang miskin, walaupun mereka mungkin ada mak ayah tetapi mereka tak ada harta, mereka kurang harta, tak cukup harta untuk meneruskan kehidupan. Ingat, mungkin hari ini kita senang, tetapi bila mana Allah Ta'ala uji kita, baru kita tahu langit tinggi ke rendah. Oleh itu, ketika kita diberikan Allah Ta'ala nikmat harta, kongsikanlah dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebab benda tu Allah Ta'ala sentiasa melihat, dan Allah Ta'ala itu maha penyayang, dan Allah Ta'ala menyayangi orang-orang yang penyayang. Itu sahaja perbincangan surah Al-Ma'un. Mudah-mudahan kita amalkan isinya, menjadi orang yang menjaga solat, itu aspek hablum minallah, dan kita menjaga hubungan dengan orang-orang yang ada sekitar kita. Bukan orang sahaja, makhluk-makhluk Allah yang ada sekitar kita. Semoga kucing-kucing yang ada gembira dengan kita, burung-burung yang dekat rumah kita tu happy dengan kita, singgah, boleh minum air, boleh tabur-tabur makanan sikit, semut-semut kat rumah kita pun happy dengan kita. Itu saja. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.